Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita untuk subjek Bahasa Melayu tahun 2. Cikgu harap semua berada dalam keadaan yang sihat. Pertama sekali, kamu perlukan buku teks muka surat 9. Kemudian kamu perlukan lagi buku aktiviti muka surat 11. Kita akan gunakan dua buku ini sahaja. Baiklah. Apa objektif pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Baik, kita tengok. Dapat mengenal pasti kesalahan ejaan dalam petikan dengan jayanya. Maksud dia di sini, kamu kena tahu, kamu kena kenal pasti apa kesalahan-kesalahan ejaan yang ada di dalam petikan tu, kemudian kena betulkan. Baik, kita tengok terus ke tugasan kita. Untuk tugasan kali ini, tugasan yang ringkas sahaja, iaitu kenal pasti kesalahan ejaan. Untuk yang pertama ni, cikgu nak kamu rujuk buku teks pada muka surat 9 yang cikgu tengok, cikgu tandakan sini. Muka surat 9 yang bertajuk Galeri Keluarga. Sekilas lalu kita baca sama-sama. Kita baca daripada atas, kamu pun baca sama-sama dengan cikgu. Encik Mahzan dan keluarganya melancong ke Sarawak. Encik Mahzan disambut oleh Encik Fauzi dan anaknya Julaihi. Kita tengok sini, dia dah warnakan dengan warna yang lain daripada yang lain. Encik Fauzi membawa Encik Mahzan ke rumahnya. Kalau awak perasan, untuk ayat yang diletak di tengah ni, kalau awak perasan sini kan, ini ada kesalahan-kesalahan ejaan. Maksudnya perkataan yang diletakkan dalam petikan ni ada kesalahan ejaan. Contoh yang pertama ni cikgu tunjukkan kepada kamu. Dia kata Encik Fauzi membawa Encik Mahzan ke rumahnya. Awak rasa ayat ni ada, awak dengar macam pelik tak? Kalau cikgu dengar macam pelik. Jadi kita cari satu-satu. Encik Fauzi ada kesalahan? Bagi cikgu tak ada kesalahan. Membawa Encik Mahzan, biasa kita dengar ke rumahnya. Ini yang peliknya ni, ke rumahnya. Mana ada kita tulis perkataan rumah dengan RO kan. Jadi di sini awak perlu macam ni cikgu gariskan supaya kita tahu ini adalah kesalahan yang pertama. Ini contoh saja ya untuk buku teks ni. Cikgu tunjuk, cikgu terangkan kepada kamu macam mana kamu nak buat tugasan nanti. Ini contoh. Rumahnya ni dia eja dengan kesalahan ejaan kat sini. Jadi macam mana awak nak betulkan? Awak pergi ke sini, awak tulislah. Cari balik macam mana kita nak eja perkataan rumah. Rumah mesti dieja dengan R-U-M-A-H, rumah. Bukan R-O. R-O ni salah. Jadi potong. Kita dah buat dah satu. Kita dah dapat dah satu kesalahan di sini. Jadi kita sambung. Elis, anak perempuan Encik Mahzan, berkenalan dengan Julaihi. Ini terang-terang lah salah ni. Berkenalan. Jadi biasanya kita sebut berkenalan, bukan berkenalan. Jadi ini dah kesalahan yang kedua dah. Jadi awak gariskan. Macam ni cikgu gariskan. Bila dah cikgu gariskan macam ni, cikgu pun ubah. Yang salahnya kat sini E ni, sepatutnya berkenalan, N-A. E ni gantikan dengan A. Berkenalan dengan Julaihi. Awak kena sebut, awak kena cari. Barulah kita tahu itu adalah kesalahan ejaan. Baik, kita sambung ayat yang seterusnya. Mereka berbual dengan mesranya. Betul ke mesranya? Macam salah je kan? Kita baca pun rasa pelik kan? Jadi kita betulkanlah kat sini. Macam mana eja mesranya? M-E-S-R-A, bukan R-E. R-E ni salah ejaan dia ni. Jadi gariskan. E ni kita pangkah, kita gantikan dengan A. Mesranya.
Sambung perenggan yang kedua. Perenggan yang seterusnya ni. Alice kagum kerana ada sebuah galeri yang dibina oleh Encik Fauzi. Kalau kamu perasan, ayat yang baru kamu baca tadi ni mengandungi 2 kesalahan ejaan. Okey. Cuba kenal pasti tengok kesalahan mana. Okey, baik. Kesalahan yang pertama, kita tengok ayat dia. Alice kagum kerana ada sebuah, kita ambil baris yang pertama dulu yang cikgu tandakan ni. Alice kagum, betul tak perkataan kagum ni? Alice ni awak tengok atas ni betul dah kan? Mana Alice Okay, betul dah Alice. Jadi kat sini kagum ni betul tak kagum ni? Okay, kagum eja macam mana? K-A-G-O ke G-U? Cuba pilih tengok. Kalau kagum, kalau O bunyi kagum. Kalau U, kagum. Okay, jadi nak guna yang mana? Kagum ke kagum? Kita tukarkan O ni dengan dengan U. Jadi pertama sekali gariskan dulu. Okay, selepas dah gariskan O, kita tukar kepada U. Kagum. Kagum kerana ada sebuah galeri yang dibina. Betul tak perkataan dibina ni? Okay, perkataan dibina ni salah ni. Bina je macam mana? Bukan B. Dibina. Jadi E ni kita tukar kepada apa kelas? Kepada I. Jadi ini salah. Siapalah yang buat ni kan? Okay, dibina. B-I. Okay, B-I. Okay, kemudian kita baca lagi. Julaihi membawa Alice dan keluarganya memasuki galeri tersebut. Okay, ini cikgu bagi tahu kamu. Memasuki bukan macam ni je dia. Masuk je macam mana masuk? Kata dasar dia M-A-S-U-K. Jadi kat ni M-A-S-O-K. Jadi O ni salah ejaan. Okay, yang pertama sekali garis. Lepas dah garis O ni pangkah tukar kepada U. Memasuki galeri tersebut. Okay, kita baca lagi. Di dalam galeri itu terdapat gambar Datuk Julaihi. Datuk betul tak dieja D-A-T-O-K? Betul tak Datuk ni eja D-A-T-O-K? Okey, salah ni. Perkataan Datuk ni kita eja dia dengan U. D-A-T-U-K. Bukan T-O. T-U-K. Datuk. Kalau Datuk ni T-O-K ni lain dah maksud dia. Okey, baik. Sambung lagi. Beliau pernah berjuang menentang penjajah. Ada kesalahan tak? Okey, ayat ni nampak sempurna. Beliau sanggup bergadai nyawa menentang penjajah. Ini yang masalah ni. Sanggup eja macam mana? S-A-N-G-G-O-P. Betul tak sanggup? Sanggup. Salah ni sanggup ni. Okey, perkataan sepatutnya S-A-N-G-G-U-P. Sanggup. Kalau awak buang satu G jadi sanggup. Salah pula. Lain maksud dia tu. Jadi O ni kita gantikan dengan apa? Baru cikgu cakap tadi dengan apa? S-A-N-G-G-U-P. Gantikan dengan U. Okey, habis. Kita pergi ke perenggan yang terakhir. Alice berasa bangga selepas membaca maklumat tersebut. Okey, awak sebut perkataan apa kat sini? Alice berasa. Betul tak berasa? Bangga. Betul tak bangga? Selepas membaca maklumat tersebut. Jadi perkataan bangga ni betul ke tak ni? Bangga. Kalau cikgu sebut banyak-banyak kali pun bangga. Awak dengar pelik ke tak? Dengar pun pelik kan? Jadi macam mana nak eja bangga ni? Okey, kalau bahasa baku dia, sebut B-A-N-G-G-A. Bangga. Okey, E ni salah. Maka tukarkan pada A. Kemudian kita sambung ayat yang terakhir. Dia teringat akan pejuang yang sama di negeri asalnya, iaitu Wan Mat Saman. Ayat ni nampak pelik ke tak? Awak rasa nampak pelik ke tak? Tak tahu. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Dia teringat akan pejuang yang sama di negeri asalnya, iaitu Wan Mat Saman. Jadi betul ke salah? Okay, untuk di situ dia dalam keadaan yang betul. Jadi
Itu sahaja pembetulan yang awak dah buat kali ini. Jadinya ini contoh sahaja di dalam buku teks kamu muka surat 9. Jadi cikgu tunjuk macam mana kita nak kenal pasti kesalahan ejaan. Tiada kesalahan lain selain ejaan. Awak kena kenal pasti kesalahan ejaan saja. Macam mana yang dieja tu betul ataupun salah, awak kena pasti itu sahaja. Titik ke, koma ke, kesalahan ataupun tanda bacaan dia awak tak payah nak tengok. Awak tengok kesalahan ejaan dia sahaja. Okey, boleh faham? Okey. Kalau dah faham, okey, awak tengok di bawah ni. Dia kata BA2 kemudian ada nombor 11. Jadi ini cikgu dah pesan selalu dah dalam kelas. BA2 ni maksudnya buku aktiviti jilid 2. Muka surat. Okey, muka surat 11. Jadi bukalah buku aktiviti sekarang. Okey, dah buka buku aktiviti sekarang, dia akan naik satu paparan macam ni yang awak nampak depan skrin awak ni. Okey, di paparan ni dalam muka surat 11, okey, dia kata apa? Kenal pasti kesalahan ejaan, kemudian tulis ejaan yang betul. Jadi awak cari, awak baca berkaitan dengan Wan Muhammad Saman. Okey, kali ni cikgu tak baca, cikgu biarkan awak sendiri yang cari. Awak kena cari sendiri. Bila nak cari ni, bila nak tahu kesalahan dia, awak kena baca. Awak kena baca dan baca dan baca. Okey, baik. Bila dah baca, awak kena pasti kesalahan dia. Kemudian awak tulis kat bawah ni, nombor 1 apa kesalahan dia. Awak jangan tulis yang salah. Awak betulkan dulu, barulah awak tulis yang awak dah betulkan tu di sini. Contohnya nombor 1, saya baca sini ya. Wan Muhammad Saman bin Iswan Ismail banyak berjasa kepada negeri Kedah. Beliau dilahirkan di Alor Janggus, Kedah. Jadi kat sini saya nampak dilahirkan, lahir. Dia salah eja. Jadi perkataan lahir ni, okay, contoh kat sini cikgu tandakan dia. Contoh dilahirkan ni sepatutnya I ni kena tukar dengan I. Dilahirkan. Jadi tulislah kat sini nombor 1. Dilahirkan. Okey, macam itulah. Awak dah betulkan baru awak tulis. Jangan awak tulis yang salah. Tulis yang dah betul. Okey, itu contoh 1 saja you bagi. 2 sampai 10 ada lagi baki 9 lagi. Awak buat sebagai tugasan awak di rumah. Okey. Itu sahaja tugasan untuk hari ini. Okey. Itu sahaja tugasan yang cikgu bagi untuk awak hari ini. Okey, sekian. Terima kasih. Cikgu harap kamu dapat laksanakan tugasan dengan jayanya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.